Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia. Presiden Xi Jinping mahu China terus meningkatkan usaha memacu pembangunan yang berkualiti tinggi di kawasan tengah negara China dan dijangka boleh memberi sumbangan besar kepada proses modernisasi ala China. Dan Presiden Xi berkata demikian ketika mempromosikan simposium mengenai pembangunan di kawasan bahagian tengah. Dan jadi untuk melihat perkara ini, situasi pembangunan China betul, kita tahu satu benua yang besar, satu negara yang amat besar, tetapi tumpuan berterusan diberikan oleh pihak pemerintah China untuk membangunkan kawasan luar bandar, terutamanya bagi koridor-koridor pembangunan pertanian bijirin misalnya, pengeluaran bahan-bahan mentah dan juga bidang sumber tenaga yang diperbarui dan kemudahan-kemudahan moden dan juga industri berteknologi tinggi. Jadi untuk melihat perkara ini, agenda Awani Asia ingin membawa pengalaman China dan juga pengalaman Malaysia berbicara dalam isu ini. Jadi di talian kita akan bersama dengan Yang Berbahagia Profesor Dr. Suhaiza Hanim Muhammad Zailani, Pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Engku Aziz Universiti Melaya, dan seorang lagi rakan kami di Beijing, Saudara Zhang Hong ataupun Satria, wartawan kumpulan media China CMG. Bagi Zhang Hong, dengan kenyataan Presiden Xi berkaitan dengan pembangunan semasa bagi kawasan-kawasan yang masih tidak dibangunkan sepenuhnya di China. Jadi apa fungsi ataupun kenyataan ini ataupun penekanan oleh pemerintah China untuk membangunkan lagi kawasan-kawasan luar bandar ini, dalam masa yang sama apa cabaran dan juga kesulitan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan agenda besar ini? Ya, saya rasa bagi warga asing, termasuk kawan-kawan di Malaysia, mungkin mereka melihat China sebagai hanya kuasa ekonomi kedua terbesar, macam sudah cukup maju, tapi sebenarnya kita baru mewujudkan sasaran yang itu membasmikan kemiskinan secara menyeluruh. Dan yang bandar-bandar yang menjadi cukup tular di macam media sosial termasuk TikTok, macam Beijing, Shanghai, Shenzhen yang sangat cantik, moden, semuanya sebenarnya di bahagian timur China dan di pantai laut lah dekat dengan. Kerana ini lokasinya menjadikan dia lebih mudah untuk terbuka kepada dunia. Dan tapi kalau di bahagian tengah dan bahagian barat China, sebenarnya pembangunan masih ketinggalan berbanding bahagian timur berdasarkan berbagai unsur termasuk logistiknya dan juga macam lokasinya. Dan oleh itulah kita sekarang mengapa kita perlu ada satu pembangunan di bahagian macam timur dan tengah dan juga barat, kerana kita nak mencari satu pembangunan yang seimbang, iaitu pembangunan negara patut dinikmati oleh setiap penduduk, bukan hanya di penduduk di bahagian timur saja, tapi juga di kawasan yang terpencil di China. Dan oleh itu saya rasa kebetulan ada satu pengalaman yang cukup menarik, iaitu abang ibar saya sedang berada di Xinjiang. Baru mereka merayakan Hari Raya Aidilfitri di sana, ya, kerana di sana Xinjiang banyak penganut Islam di sana. Tapi mengapa mereka pergi ke sana? Kerana dia dulu bekerja sebagai seorang pengurus hotel di satu resort amat terkenal di Kampung Halaman Satria, Wuxi. Tapi sekarang dia dihantar ke kaunti Xinyuan di Padang Rumput itu Narati. Dia ada 4,000 kilometer yang jauh daripada Kampung Halaman Satria. Tapi dia dihantar ke sana untuk membantu membuat satu resort lagi di sana. Kerana kalau di Xinjiang dia ada pemandangan macam Padang Rumput yang cukup cantik di sana. Cuma kerana dia tersekat oleh berbagai unsur, macam kawasannya terlalu luas. Tahukah kalau satu Xinjiang dia keluasannya ada 3 kali ganda berbanding seluruh Perancis. Kawasannya begitu besar. Ini menjadikan lalu lintas dari satu tempat ke satu tempat sebenarnya tak begitu mudah. Dan macam dia yang sekarang ditugaskan di Padang Rumput Narati, ini sangat cantik. Tapi dulu tahun lalu ibu bapa Satria baru melawat ke sana. Tapi justru kerana tidak ada macam kapasiti yang cukup untuk melayani begitu banyak pelancong ke sana. Mereka hanya menaik bas melalui lebuh raya di dalam Padang Rumput untuk melihat
pemandangannya, dan kadang-kadang ada stop tempat perhentian boleh turun dari bas untuk ambil gambar saja. Tapi kali ini abang ipar saya pergi di tugas di sana untuk membantu membuatkan satu kampung yang penduduknya kebanyakannya Hazak, etnik Hazak, menjadikan kampung itu menjadi satu resort yang cukup matang supaya nanti boleh menarik lebih ramai pelancong datang ke sana, boleh inap di sana menikmati pemandangan yang cukup cantik dan juga memahami budaya etnik minoriti tempatan. Saya rasa pada masa yang sama ini akan menjadikan lebih 30,000 itu peluang kerja kepada penduduk tempatan dan sekaligus merangsangkan ekonomi tempatan. Saya rasa inilah satu contoh yang kecil lah dalam usaha yang sedang diadakan oleh kerajaan China termasuk juga masyarakat China, syarikat China untuk bagaimana mencari satu pembangunan yang seimbang, iaitu tempat yang sudah maju dalam pembangunannya boleh membantu menjadi pasangan. Kita ada dua tempat, satu tempat yang maju, satu tempat yang ketinggalan sedikit, mereka akan menjadi pasangan. Seorang pihak yang sudah maju akan menjadikan bantuan kepada pihak yang masih ketinggalan, supaya kita boleh bersama-sama maju terus. Terima kasih. Bagi Prof. Dr. Suhaiza, pengalaman Malaysia juga dalam kita melihat pembangunan Malaysia sejak rancangan Malaysia pertama hinggalah ke-12 pada ketika ini, masih lagi cabaran untuk mengimbangi wilayah-wilayah yang ada di Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah, termasuk isu berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang lebih seimbang. Jadi apa cabaran Malaysia dalam hal ini? Kerana Perdana Menteri juga mengungkapkan, Yang di-Pertuan Agong juga mengungkapkan bahawa pengagihan kek ekonomi itu perlulah seimbang. Tidak hanya bertumpu di kawasan maju seperti di Lembah Kelang, di Putrajaya ataupun di kawasan Greater Lembah Kelang ini, supaya ia dapat dinikmati secara kataupun adil bagi semua wilayah dari utara, pantai timur, barat dan juga Sabah dan Sarawak. Dan apa cabaran utama pada ketika ini, Prof? Dulu mungkin dari sudut demografi, geografinya, tapi mungkin sekarang isu berkaitan keterjalinan internet misalnya. Apa dengan Prof? Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih, soalannya agak interesting ya, agak menarik untuk diperbincangkan. Sebenarnya kita tahu bahawa Malaysia terbahagi kepada dua keadaan ya. Satu di negeri-negeri yang maju ya, dia punya perbezaan antara kedua jenis kek ini ya, state ini. Jadi kalau kita lihat kalau di bahagian timur seperti di Kelantan dan Terengganu, yang mana kita memang tahu sudah maklum bahawa agak terlebih kepada ekonomi berdasar kepada pertanian ya. Yang mana tentunya ini akan memberi kesan kepada ekonomi secara keseluruhan kalau tidak kita cuba untuk menggunakan sebaik mungkin resources ataupun peluang-peluang pertanian ini ya. Dan kalau kita lihat digital ekonomi ini telah memberi impak yang amat berat ataupun amat tinggi selepas pada COVID-19. Yang mana tentunya masa ketika COVID-19 itu kita memang lebih 70% kita perlu berdasarkan kepada ekonomi yang berdasarkan kepada internet ya. Cabaran utama mungkin di kawasan-kawasan yang tidak maju ini tentu melibatkan infrastruktur digital itu sendiri ya, yang mana kemudahan fasiliti untuk menggunakan internet agak kurang ya berbanding yang di bandar. Jadi ini mungkin memberi satu limitasi ataupun kekangan bagaimana kita nak memajukan kawasan luar bandar ini untuk seiring dengan kawasan-kawasan di bandar ya. Dan tidak boleh dinafikan bahawa digital ekonomi adalah penting ya, tidak mengira tempat, tidak mengira usia, tidak mengira di mana kita berada. Untuk kita menjana pendapatan, salah satu punca atau sumbernya mula kita gunakan melalui digital. Jadi dengan infra yang agak kurang, yang agak tidak mencukupi ya untuk dapatkan wifi yang lebih kuat, mendapatkan broadband yang lebih agak stabil. Jadi ini telah memberi kekangan bagaimana penduduk di luar bandar itu untuk merasai seperti mana yang penduduk di bandar untuk mendapat lebih banyak ilmu, mendapat lebih banyak maklumat, atau terus untuk kita bantu pendidikan secara talian ya. Kita lihat di sini tentunya untuk pelajar-pelajar sekolah memerlukan akses kepada digital untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak ya. Ini cabaran yang perlu kita lihat dari segi penyediaan infrastruktur itu sendiri. Ya, yang mana peluang digital ini tidak boleh kita asingkan
di antara luar bandar dan juga bandar, semua perlu menikmati peluang daripada digital ekonomi ini. Okey, kita nak tahu juga Prof, pandangan Zhang Hong kerana China selepas era Presiden Xi sekarang ni, mereka begitu terbuka untuk membangunkan semua wilayah. Betul apa yang katakan Zhang Hong tadi, nampak dari sudut pandangan luar, kita lihat pembangunan lebih tertumpu di kawasan timur dan kawasan yang berpantai, iaitu di kawasan pesisir pantai China. Tetapi kerana benua China terlampau luas, dia banyak lagi wilayah yang belum dibangunkan sepenuhnya, terutamanya di sepanjang Sungai Yangtze, Sungai Kuning hinggalah ke dataran tinggi di Xinjiang dan seumpamanya. Jadi apa pendekatan China kali ini? Kerana kita tahu dari sudut perbelanjaan infrastruktur ia akan memakan belanja yang amat besar. Itu sudah dilaksanakan sejak berdekad lalu oleh pemerintah China. Tetapi mungkin pendekatan kali ini dengan pendekatan jalur lebar yang 2.0, mungkin Zhang Hong nak berkongsi apa yang dapat dikongsikan dengan kita pada malam ini. Ya, kita di China selalu ada satu pepatah yang banyak digunakan, iaitu kalau nak menjadi kaya, membina jalan dulu. Saya rasa ini juga baru-baru kerap kali dikutip oleh Menteri Pengangkutan Malaysia, iaitu Loh Siew Fook. Ya. Beliau pun nak mengambil pengalaman ini ke Malaysia supaya boleh membantu menggalakkan pembangunan seimbang di berbagai tempat. Contohnya kita tahu ECIL, sebenarnya dia sudah membantu bakal membantu pembangunan yang seimbang di pantai timur dan pantai barat di Malaysia. Dan begitu juga sekarang di China, kita ada dulu selalu ada satu program yang itu menyambungkan setiap kampung. Dan dulu dia lebih bermakna tentang macam jalan. Tapi sekarang kita sudah lebih fokus kepada macam perkhidmatan telekomunikasi dan juga macam Wi-Fi atau 5G kepada kampung-kampung, setiap kampung. Kita masih ingat dalam macam 2-3 tahun yang lalu ketika masih dalam pandemik, kita tahu ada banyak macam kursus atau pelajaran terpaksa diadakan secara dalam talian. Oleh itu, ada laporan tentang macam di kampung yang dalam pegunungan, mereka ada anak terpaksa naik ke atas bukit untuk cari isyarat untuk mendapat boleh mengikuti kursus dalam talian. Oleh itu, setelah mendapat berita tersebut, kita perlu beri fokus kepada perkembangan seterusnya, iaitu pihak kerajaan atau syarikat telekomunikasi segera pergi ke sana membina satu base station di sana supaya signal atau 5G boleh meliputi berbagai kampung-kampung yang terpencil. Saya rasa ini semua yang sudah membantu pembangunan yang di berbagai kawasan di luar bandar. Macam sekarang, setiap platform e-dagang sebenarnya sudah sentuh kepada setiap kampung. Kalau petani dulu mereka mungkin nak cari saluran untuk jual, mungkin perlu tunggu macam ada pengantara datang ke kampung untuk mengumpulkan semua tumbuhan mereka, lalu bawa keluar untuk dijual. Sekarang peranan ini dimainkan oleh macam Alibaba atau berbagai platform e-dagang. Mereka ada post ada satu pusat di dalam setiap kampung. Dan petani sekarang menjual produk mereka melalui laman web, melalui platform Alibaba atau berbagai e-dagang lain. Setelah ada pembeli sudah menempat itu produk, mereka langsung kirim melalui pusat-pusat tersebut keluar kepada pembelinya. Saya rasa ini juga menjadi satu program yang menyambungkan setiap kampung dalam talian supaya produknya boleh beredar secara lebih luas dan ada saluran yang lebih lancar, bukan tergantung kepada pengantara dulu macam. Saya rasa ini merupakan satu kaedah yang amat menarik lah. Prof, bagaimana kita boleh melihat contoh China ini untuk kita fast track pembangunan di luar bandar di Malaysia ini? Kerana kita mahukan pembangunan luar bandar seimbang, mapan, tidak perlu pembangunan seperti mana di bandar, lebuh raya dan sebagainya. Tetapi kalau ada kesalambungan
keterjalinan 5G misalnya. Mereka duduk di Bario, di Banjaran Croker, di pedalaman Jeli ataupun di hujung Cuping Perlis itu, mereka tidak perlu berhijrah ke kota besar Pulau Pinang ataupun Lembah Kelang. Tetapi dengan pendapatan mereka menjual harum manis misalnya ataupun beras bukit misalnya, mereka boleh menjualnya melalui platform atas talian e-dagang dan sebagainya. Jadi penghijrahan belia tidak akan berlaku secara besar-besaran. Dalam masa yang sama, mereka mampu melipat gandakan sosio-ekonomi mereka dengan sistem jalinan internet ataupun jalur lebar yang lebih baik seperti mana yang dilakukan oleh China itu. Pandangan Prof? Ya, saya setuju ya. Kita perlu baiki infra, tapi masa yang sama kita perlu memperkukuhkan kita punya capacity building ya. Yang mana kita perlu memperkasakan usahawan tempatan terutama di luar bandar. Kalau kita dah ada 5G, kita dah ada infra pengangkutan logistik yang bagus, tapi di kalangan luar bandar, penduduk luar bandar itu tidak berminat, tidak menjurus kepada keusahawanan ya untuk menjadi usahawan tempatan yang mana kita boleh pakai segala resources ataupun sumber alam yang terdapat di kawasan tersebut untuk diguna pakai ataupun dileveragekan sebagai pendapatan untuk kawasan tersebut ya. Dan saya amat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan inisiatif atau program-program yang mana kebanyakan lebih menjuruskan kepada pemekasaan ya untuk mendidik bagaimana penduduk boleh menjadi usahawan daripada katakan kelapa ya. Kelapa tersebut daripada sebiji kelapa itu banyak kita boleh gunakan sebagai untuk peluang keuangan, peluang pendapatan. Cumanya perlu ada sedikit exposure, inovasi, apa boleh yang dilakukan untuk kita leveragekan dapatkan pendapatan daripada kelapa tersebut ya. Dan ini perlu diberi pengukuhan, pemantauan supaya usahawan ini tidak akan hanya short term ya. Kita tak mahu mereka ini hanya untuk seketika sahaja. Jadi kalau boleh ini adalah untuk lestari ya kemampanan bahawa setiap program kita mendidik mereka untuk menjadi usahawan itu akhirnya berpanjangan ya dan seterusnya akan membaiki ekonomi tempatan juga ya. Ini adalah menjadi macam chicken egg lah. Kita bagi dari human resource, dari capacity building dan tentunya ekonomi juga akan bertambah baik. Dan apabila ekonomi bertambah baik, tentunya infra akan lebih moden ya. Prof, lebih angkutan dan sebagainya. Ya, Prof nak tambah sedikit. Kalau pengalaman China, apabila mereka ingin mendigitalkan ekonomi, termasuk petani, peladang, pesawah dan sebagainya, memang kita nampak jelas. Mereka yang tinggal di pedalaman barat China ataupun di atas pegunungan, mereka masih aktif menggunakan petani-petani yang warga tua ini, menggunakan platform atas talian seperti Alibaba. Kita lihat dalam rencana-rencana yang disiarkan ataupun program-program ekonomi, memang mereka ini memang buta huruf. Tetapi kalau di Malaysia, kalau kita ada revolusi menggembleng capacity building penduduk di luar bandar menggunakan platform atas talian dan diajar secara end to end, maksudnya jangan dilepaskan begitu, pasti mereka akan cepat penat ataupun cepat boring dan akhirnya back to square one. Jadi bagaimana kita memastikan capacity building untuk jalinan bandar dengan luar bandar ini sentiasa menjadi keutamaan kita supaya semua program-program yang dijalankan oleh kerajaan akan mendapat limpahan yang berkali ganda hebatnya kepada sosioekonomi mereka. Okey. Saya tertarik untuk menjawab soalan apakah bentuk program yang lebih sesuai ya untuk mendatangkan lebih lagi benefit atau impak kepada komuniti. Jadi kalau kita lihat perbezaan antara program yang berbentuk cash transfer dan juga program yang menjurus kepada kemahiran teknikal ya. Yang mana kita lihat bahawa kalau cash transfer itu programnya berbentuk memang short term. Kita bagi hari ini duit, memang itulah yang dipakaikan dan tidak nampak apakah impak selepasnya. Tapi kalau program yang berbentuk A to Z yang seperti mana dimaklumkan tadi, daripada pengeluaran kita mendidik mereka untuk menjadi petani moden. Ya, sekarang saya lihat ya inisiatif daripada KPT yang mana nak pakai kemahiran daripada pensyarah-pensyarah di universiti untuk lahirkan program-program ataupun aktiviti tanaman yang berbentuk moden seperti kita gunakan sebagai lebah kelulut dan sebagainya kan, yang mana kita boleh mendidik penduduk-penduduk bandar luar bandar ini untuk menjadi usahawan dan terus kepada tahap pemasaran. Tidak hanya kepada tertakluk kepada pengeluaran sahaja. Jadi kita nak mereka mahir kedua-dua fasa pengeluaran bersama dengan fasa pemasaran. Kerana ini boleh mengurangkan jurang
supply chain itu ya. Yang mana kita lihat isu keterjaminan makanan di Malaysia ini mungkin salah satu puncanya adalah kerana panjangnya rantaian bekalan, iaitu terdapat ramai middleman di tengah-tengah tersebut ya, di tengah suatu bekalan makanan ya. Jadi kalau kita boleh latih penduduk luar bandar ini untuk mereka dapat peluang memasarkan sendiri produk mereka itu sama ada secara online ataupun secara fizikal, itu boleh mendatangkan lebih pendapatan kepada mereka. Ini akan meningkatkan lagi jualan mereka ya, dan kerana harga agak lebih kurang berbanding dengan menggunakan orang ramai di dalam rantaian bekalan. Ya, mungkin kita lihat dari segi sudut pendidikan itu sendiri. Kita perlu beri lebih latihan dari segi how to manage financial, itu penting. Di luar bandar itu mereka agak kekurangan pengetahuan bagaimana nak manage keuangan ya, pengurusan keuangan. Dari segi bentuk untuk pengeluaran produk mungkin agak sesuai ataupun agak bermahir, tapi dari segi teknikal untuk penjagaan ataupun keuangan, pengurusan keuangan, pengurusan pemasaran, itu yang kita perlu value add-kan kepada penduduk-penduduk luar bandar ini untuk mereka tidak impaknya bukan hanya untuk seketika, tapi kita lihat power impaknya akan berlanjutan, akan lebih mampan ya. Mungkin sampai ke anak cucu lah insya-Allah untuk menjadi seorang usahawan tempatan yang berjaya. Ya. Bagi Zhang Hong, pengalaman China juga bukan hanya menyeimbangkan pembangunan luar bandar dan juga bandaraya mega di seluruh negara China itu, tetapi China juga sudah pun melakukan satu jalinan dengan negara-negara ASEAN melalui BRI dan juga jalinan ekonomi dan sebagainya. Jadi pengalaman itu juga amat berharga pada China untuk meluaskan lagi ataupun menambah lagi rangkaian penambahbaikan ataupun reach out kawasan-kawasan mungkin yang terpinggir sebelum ini untuk ditambah baik jalinan itu. Jadi apakah perancangan itu yang boleh Zhang Hong kongsikan? Adakah Malaysia ini sekadar ECRL, mungkin ada lagi jalinan kereta api Borneo ke ataupun dari Perlis sampai ke Johor Bahru dan misalnya menuju ke Thailand dan sebagainya, pandangan Zhang Hong? Ya, saya rasa ini memang mirip kalau sistem yang dilaksanakan dalam negara China punya untuk kawasan maju, untuk membantu kawasan yang ketinggalan sedikit. Begitu juga dalam kerjasama di antara berbagai platform antarabangsa, termasuk macam jalur dan laluan yang sedang dilaksanakan. Iaitu kita bukan hanya untuk langsung menyediakan bantuan ekonomi sahaja. Kita perlu membantu supaya meningkatkan kemampuan tempatan, supaya boleh meningkatkan pembangunan tempatan secara dalam dayanya sendiri. Misalnya kalau di China ketika kita ada pasangan bantuan dan juga macam kawan saya yang itu staf tempatan di Jiangsu sekarang pun ditugaskan ke Yining, Yili menggalakkan banyak sektor-sektor yang baru. Mungkin dulu mereka tidak fikir atau mereka dulu mungkin tidak lihat ada potensinya boleh berkembang di tempatan. Dan pada ini sebenarnya sama seperti kerjasama antara China dengan berbagai negara-negara yang mampu menjadi rakan kita macam Malaysia. Macam sekarang kita adakan kerjasama dalam latihan vokasional. Saya rasa ini amat bagus kerana kita bukan langsung kalau Malaysia nak mengembangkan itu kereta api laju, kita jual kereta api laju saja. Kita membantu melatihkan staf tempatan, pekerja tempatan supaya mereka berkemampuan untuk operasikan kereta api laju. Boleh bahkan membina kereta api laju sendiri supaya ini menjadi satu kuasa yang dimiliki oleh negara Malaysia sendiri untuk merangsang pembangunan tempatan. Saya rasa inilah baru merupakan satu kaedah yang lebih berkesan berbanding langsung menyediakan wang atau menyediakan bantuan sahaja. Terima kasih rakan saya Zhang Hong, Satria, wartawan Kemudian Media China, CMG. Terima kasih yang berbagi Prof. Dr. Suhaiza Hanim Muhammad Zailani dari Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Siti Melaya. Terima kasih Prof atas perkongsian ilmu dan juga pencerahan tadi. Jadi itu sahaja dalam agenda Awani Asia malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.